Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Fokus berita malam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri telah melakukan persediaan lengkap untuk menghadapi musim kemarau. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Ambas yakin dengan persiapan-persiapan yang telah dibuat oleh JPBB Miri diketuai oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin dan Residen Bahagian Miri Jamali Busri. And I'm sure this time around, with all the preparedness dengan menggunakan the latest technology, one of the very helpful equipment yang kita telah guna pakai adalah drone. Drone not only flying over the area, tapi juga dapat bersuara untuk memberi amaran kepada siapa yang salah untuk membakar dalam kawasan-kawasan tersebut. Beliau berkata demikian semasa sidang media mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri bagi persediaan musim kemarau dan pemantauan kawasan titik panas pada Selasa. Datuk Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menambah, mesyuarat kali ini turut dihadiri 7 wakil pemilik tanah, khususnya dari kawasan yang terdedah dengan kebakaran. This meeting was attended by 6 landowner, 7 landowner in that area. Dulu we have not attended many more meeting, but today their presence are very significant. Why it was significant? Kerana mereka telah pun membentangkan langkah-langkah apa mereka buat untuk menjaga mengawasi kemarau di kawasan masing-masing, menentukan bahawa mereka mempunyai standard operating procedure untuk menghadapi apa berlaku. Bukan itu saja, mereka juga mempunyai tim sendiri, fighting team, dan juga mereka juga mempunyai kenderaan-kenderaan. Dalam pada itu, beliau turut memohon pihak Lembaga Air Kawasan Utara Laku dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab untuk bersedia sekiranya musim kemarau di Miri berpanjangan. Sementara itu, beliau dimaklumkan terdapat laporan kekurangan bekalan air khususnya di kawasan pedalaman Miri. Justru Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri menerusi pejabat residen Bahagian Miri serta pejabat-pejabat daerah telah menyalurkan bantuan air minuman botol di kesemua kawasan terbabit. Selepas sidang media tersebut, Datuk Amar Douglas bersama Datuk Seri Lee meneruskan lawatan ke Menara Tinjau Tudan. Berita seterusnya, projek transformasi luar bandar RTP pembinaan Balai Serbaguna yang akan menjadi pusat aktiviti Persatuan Orang Kurang Upaya Fizikal Miri POKU FM dijangka siap sepenuhnya tahun ini. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Ciyu berkata, proses cabut undi untuk projek RTP tahun 2022 yang menelan belanja sebanyak RM120,000 itu telah dilaksanakan. RTP ya tahun 2022 itu jumlah 120,000 bahwa satu balai sudah cabut undi, so haraplah tahun inilah buat habis ya. Beliau berkata demikian semasa Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2023 anjuran POKU FM dengan kerjasama Laksa Runners Miri pada Ahad. Datuk Sebastian Ting turut berterima kasih kepada Laksa Runners Miri kerana telah menjalankan beberapa aktiviti bersama POKU FM. Beberapa aktiviti bersama-sama. The first one was this year lah, dah tahu kan? Betul lah, bila bubur ambor, lubuk pertama sama Lasa pun, Lasa, ya. Yes, I think this is wonderful lah. This is secondly, together with POKU FM organizing this Majlis Rumah Terbuka. I think thank you so much lah. Lasa, runners up, terima kasih ya. Di Betong pula, seramai 281 peserta menyertai larian sebenar Karnival Gawai Bahagian Betong 2023 dan perasmian sebekas Betong Gawai Fun Run 2023 pada Isnin.
Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, acara tersebut dianjurkan oleh sebekas cawangan layar sempena sambutan Jubli Emas sebekas ke-50 pada tahun ini. Selain itu, pihak Kesihatan Bahagian Betong turut mengambil bahagian untuk mengadakan kempen Agenda Nasional Malaysia Sihat selaras dengan aktiviti sihat bagi memastikan rakyat sentiasa aktif bersukan. Program tersebut menyaksikan upacara pelepasan perlumbaan 15 km bermula jam 6 pagi dan acara larian santai 3 km bermula pada jam 6.30 pagi oleh Datuk Gerald. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Induk Karnival Gawai Bahagian Betong, Oliver Ngabong Jimmy berkata, sebekas Betong Gawai Fun Run 2023 merupakan aktiviti pertama dalam pengisian program tersebut bagi Mei dan Jun 2023. Antara aktiviti lain sepanjang karnival ini adalah Pekit Ngajat, pertandingan air tuak, bazar gawai, Pekit Kumang Gawai, majlis makan malam, perarakan gawai dan banyak lagi. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil telah menyertai perarakan Mantar Gawai Dayak 2023. Beliau yang juga Adun Marudi telah berarak bersama-sama 300 peserta sepanjang 3 km yang bermula dari dataran Kipas ke Hotel Imperial Miri pada Isnin. Sebanyak 15 pertubuhan bukan kerajaan NGO Iban Bahagian Miri telah bekerjasama dalam menjayakan program ini. Antaranya Dayak Association Miri, Persatuan Seni Kuntau Pukulan 7 Miri, Tunjang Masyarakat Terabai Menua, Persatuan Gagasan Anak Dayak Sarawak, Serakup Induk Dayak Sarawak Pampang Miri, Persatuan Pengukir Seni Tradisional Kenarau Miri, Sarawak Dayak Educators Association serta Persatuan Tuai Rumah Beluru Marudi. Turut terlibat Persatuan Kesenian dan Kebudayaan Tampun Juah, Persatuan Seni Kuntau Helang 12 Miri, Gabungan Orang Asal Sarawak Sabah, Dayak Empire, Persatuan Gendang Pampat dan Main Asal Iban Kuching, Persatuan Etnik Dayak Asal Sarawak dan Serakup Induk Dayak Lambir. Manakala di gedung, program yang menggalakkan aktiviti kemasyarakatan harus dikekalkan pada setiap sambutan perayaan. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Safi'i berkata, program seumpama ini amat baik untuk dilaksanakan kerana ia dapat mewujudkan semangat kerjasama, mengeratkan silaturahim dan ukhuwah sesama masyarakat Islam di gedung agar terus bersatu. Jelasnya, aktiviti seperti ini harus dijadikan sebagai program tahunan dan dikekalkan bukan sahaja semasa sambutan Hari Raya, malah berkaitan dengan pelaksanaan program-program lain yang melibatkan aktiviti kemasyarakatan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Peringkat Kampung Anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Gumpe pada Isnin. Majlis turut diserikan dengan simbolik nunok lemang oleh Rodiah sebelum mengunjungi setiap kedai yang menghidangkan pelbagai jenis cuadah Hari Raya. Kepaparan berikut, Kerajaan Sarawak meneruskan inisiatif Projek Kecil Luar Bandar MRP, Program Penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak PPRMS bagi membantu rakyat yang memerlukan. Pada Isnin, Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin telah meninjau projek siap tersebut yang dilaksanakan untuk penerima tiun baau di Kampung Stampin Baru, Kuching. Menurut beliau, projek tersebut dijayakan dengan konsep gotong royong bersama Persatuan Veteran Tentera Malaysia PVATM Negeri Sarawak dan juga Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Stampin Baru. Ini adalah satu projek di bawah MRP PPRMS, iaitu satu program di bawah Kerajaan Negeri Sarawak untuk membantu rakyat golongan miskin. Jadi saya berterima kasih kepada Persatuan Veteran ATM dan juga JKKK Kampung Stampin kerana menghulurkan bantuan tenaga. Jadi kerajaan menghulurkan bantuan peruntukan dan tenaga kerja diberi oleh JKKK. Jadi kalau kita sama-sama bekerja, kita dapat buat yang terbaik untuk masyarakat kita di N12 Kota Sentosa. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas meninjau projek siap tersebut bersama Yang di-Pertua PVATM Negeri Sarawak, Jimbau Galau. Sementara itu, Jimbau menjelaskan PVATM Negeri Sarawak turut membantu golongan yang memerlukan selain daripada veteran tentera. Bagi kami pihak PVATM, kalau ada pihak-pihak yang memerlukan, bukan sebab kita bukan hanya membantu
golongan veteran sajalah. Jadi kita pun ingin berkhidmat untuk membantu orang awam. Jadi hanya kita minta bantuan daripada pihak-pihak macam WB ataupun daripada agensi-agensi yang berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk Putera UKAS dan Sarawak dan JVDMY dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Member Fakta Salam UKAS.